أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Haji Taib Kampung Sungai Buaya, Banting, Kuala Langat, Selangor, yang dimulakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu majlis-majlis ilmu taman-taman syurga yang ada di muka bumi ini, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah timbangan berat amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-27. Muka surat yang ke-27 masih lagi dalam subtopik kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid yang keempat. Sedikit ulangan yang lepas, kita ambil sedikit secara ringkas 1 hingga 3 antara kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, ilmu faraid ini merupakan satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ketentuan, ianya juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana hukum pelaksanaan faraid ini adalah fardu ain kepada yang terlibat. Orang tanya, Ustaz, kalau solat ada waktu wajibnya, yang dikatakan fardu ain bagi mukallaf itu untuk solat ada waktunya. Contoh, waktu subuh ada waktunya, waktu zuhur ada waktunya, waktu asar pun begitu ada waktunya. Kalau ibadah lain seperti puasa juga ada waktunya. Puasa di bulan Ramadan itu pun di waktu siang sahaja, malam tak puasa. Kalau haji pun begitu juga, ada waktunya, ada tempatnya, ada syaratnya bagi yang berkemampuan. Tetapi bab faraid ini, pelaksanaan faraid ini hukumnya fardu ain, wajib. Bila waktu pelaksanaan itu? Kalau solat tadi ada waktunya, kalau puasa ada waktunya, kalau haji ada waktunya. Tetapi pelaksanaan faraid ini bila? Bila mana harta pusaka si mati nak digunakan, maka ketika itulah mulanya pelaksanaan faraid. Wajib pada ketika itu hukumnya untuk
dilaksanakan faraid pada harta pusaka si mati. Bila mana? Bila harta si mati nak digunakan. Oleh siapa? Oleh waris lah biasanya. Jiran takkan guna harta pusaka ayah kita, tetapi warislah yang akan guna. Bila nak mula guna, maka ketika itu mulanya pelaksanaan fardu, pelaksanaan faraid bagi setiap waris yang terlibat. Andai misal kata harta si mati, pusaka si mati ini tidak digunakan daripada sekecil-kecil hartanya sehinggalah sebesar-besar hartanya tidak digunakan oleh waris dalam tempoh 5 tahun contoh. Maka pada tempoh 5 tahun itu belum lagi wajibnya pelaksanaan faraid. Tetapi kebiasaan kita, ni kebiasaan kita. Pagi meninggal dunia, petang waris dah guna harta si mati. Lebih advance lagi, petang tu, pagi meninggal tengah hari, dah pergi bank, ATM cucuk duit dah, siap-siap. Bank siapa? Bank arwah. Tahu dah pinnya berapa, pergi dekat bank, keluarkan maksimum. Kalau boleh 10,000, 10,000 lah dia keluarkan. Ni, siapa yang buat? Waris. Tu advance. Tapi yang ini kita nampak dari sudut wang ringgit. Tetapi bila kata pusaka, atirkah harta pusaka ini, ia meliputi segala milik si mati sekalipun ianya sekecil-kecil barang, selagi mana ianya ada nilai dan ada manfaatnya, maka ia tertakluk pada hukum faraid. Haram bagi waris untuk menggunakan atau mengambil tanpa pengetahuan dan keizinan daripada waris-waris yang lain. Hari kematian biasanya lah arwah mak kita, almari kabinet penuh dengan pinggan mangkuk. Orang perempuan kan dia suka simpan pinggan mangkuk yang mahal-mahal. Kadang-kadang yang tak mahal pun disimpan juga. Kalau beli aiskrim tu, mangkuk tu disimpan penuh almari. 20-30 orang tu gelak kuat di belakang tu, ialah tu. Bekas mangkuk aiskrim pun disimpan sebab sayang, boleh digunakan. Bermanfaat ke tidak? Bermanfaat. Tertakluk atau tidak dengan hukum faraid? Tertakluk. Bahkan duit di mesin si mati juga tertakluk pada hukum faraid. Bahkan hanya sebatang pen milik arwah juga tertakluk pada hukum faraid. Hari kematian penuh lagi almari. Buka peti besi, mak banyak lagi barang kemasnya, rantainya, gelangnya, cincinnya. Tapi kita, masyarakat kita, kebiasaan nantilah bincang. Kalau nak bincang juga, mulalah timbul persepsi-persepsi, andaian kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta si mati. Ini gila harta, ini tak kenang budi, semua keluar. Tetapi dalam Islam, ianya dituntut untuk disegerakan. Kerana kita nak gunakan. Bila kita nak gunakan, maka wajib pada ketika itu hukum pelaksanaan faraid. Ketika mana kita nak gunakan harta si mati. Konsep beginilah tuan-tuan. Ini telefon bimbit milik siapa? Milik saya. Tapi bukan milik mutlak saya. Waktu saya hidup ni Allah bagi pinjam saya. Jangankan telefon, badan saya juga adalah milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya akan dikembalikan. Termasuk harta kita, termasuk badan kita, umur kita, masa kita, semua ni Allah bagi pinjam, Allah tak bagi terus. Buktinya akhirat nanti Allah tanya balik. Kalau Allah bagi terus, Allah tak tanya dah dekat akhirat nanti. Tidak akan berganjak kaki kita semua ni di padang mahsyar nanti, melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya tentang harta kita, dari mana datangnya dan ke mana kita belanjakan. Anggota badan kita, usia kita, umur kita, ilmu kita. Ini 4 perkara ni akan ditanya di akhirat nanti. Jadi hakikatnya milik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tuan kepada harta, bahkan Tuhan kepada sekalian alam. Dalam solat, tiap-tiap solat wajib fardu, rukun untuk kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alam ni maknanya apa? Ma siwallah. Selain daripada Allah, itulah alam.
Maknanya selain daripada Allah, matahari, gunung, bulan, sungai, laut, manusia, kenderaan, harta, segalalah yang dikatakan alam ma siwallah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah bagi saya pinjam. Saya meninggal dunia belum jadi milik harta waris saya. Kita kadang-kadang menganggap ayah aku mati, ini dah jadi harta aku. Aku anaknya, aku waris. Salah. Tanggapan ini salah. Hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Belum bagi lagi dekat waris. Kerana itu ada tanggungjawab waris terhadap harta pusaka si mati. Kita sebagai waris anak-anak, kita ada tanggungjawab, kewajipan untuk laksanakan perkara yang wajib dilaksanakan terhadap harta pusaka arwah ayah atau mak kita. Sebelum daripada faraid. Jangan kita fikir mati saja faraid, mati saja faraid, mati saja faraid. Tidak. Waris kena, bahkan wajib laksanakan beberapa perkara dahulu sebelum daripada faraid. Antaranya adalah tentang pengurusan jenazah. Melibatkan kos, andai saya kata melibatkan kos mandinya, kafannya. Sekarang tak ada benda yang percuma sekarang ni. Nak buang najis pun bayar. Masuk tandas pun bayar. Bukan kita nak najis tu, kita nak buang pun kena bayar. Tak ada benda yang percuma dekat dunia ni. Semuanya melibatkan kos, semuanya melibatkan urusan jual beli. Orang infak itu lain cerita. Kita tak keluar duit sebab apa? Orang infak, orang sedekah itu lain cerita. Tetapi hakikatnya barang tu dibeli ke tidak? Dibeli. Pengurusan jenazah, mandi kafannya, kebuminya, upah orang nak gali kuburnya, upah mesin kalau guna mesin nak untuk buat lubang tu, liangnya, upah untuk, bukan upah, kos untuk membuat kerandanya. Semua ni melibatkan kos. Maka wajib waris gunakan harta si mati, ambil dan bayar kepada pihak-pihak yang tertentu. Ini perkara pertama. Yang kedua, urusan hutang si mati. Jangan kita anggap mati saja terus faraid, tak. Ini kewajipan kita sebagai waris. Mati saja bermakna urusan jenazah dah selesai. Hutang si mati ada ke tidak? Hutang dengan Allah, ada tak tinggal puasa kena bayar fidyahnya? Ada dah pernah tak mengerjakan haji kalau belum mampu waktu hidup? Ada kemampuan tetapi giliran belum sampai. Kita fahamlah proses untuk mendaftar naik haji ni ambil masa. Kalau tuan-tuan hari ni daftar, boleh jadi giliran pada tahun 2130 lebih. 100 lebih tahun lagi. Belum tentu hidup lagi kita kalau kita daftar hari ni. Maknanya orang yang menunggu giliran tu terlalu ramai. Tetapi adalah sistem dia daripada pihak tabung haji untuk men-skip mana-mana yang belum cukup duit simpanan, dia akan skip. Mana yang dah cukup, dia akan naik. Itu urusan mereka lah. Andai saya kata kita belum sampai giliran, ada kemampuan, duit ada, cuma belum sampai giliran, mati kita, maka wajib waris gunakan harta peninggalan kita untuk badal haji. Ini hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai misal kata kita ada nazar yang belum tertunai. Kalau misal kata anak aku ni lulus peperiksaan, maka aku akan bernazar untuk sembelih seekor lembu untuk dibuat jamuan di surau Haji Taib Sungai Buaya contoh. Tak sempat nak tunaikan, meninggal dunia, dikira hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia pun begitu juga. Sebab tu catat segala hutang kita dengan Allah, catat segala hutang kita dengan manusia. Ini tanggungjawab kita. Pusaka ni bukan hanya melibatkan waris. Bila kita ingat pusaka, waris sahaja kena ambil peduli. Tidak. Kita yang masih hidup ini, sebelum kita mati, kita kena cakna dalam urusan pusaka. Nanti insya-Allah akhir nanti saya nak ceritakan dengan tuan-tuan fail faraid peribadi. Sebaiknya setiap kita kena ada satu. Apa nak kena ada nanti saya akan ceritakan di hujung nanti insya-Allah. Ini kalau hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Kemudian wasiat. Ada wasiat, wajib waris laksanakan. Hukum wasiat sunat. Hukum pelaksanaan wasiat adalah wajib. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain, kata Allah dalam surah An-Nisa.
selepas pembahagian pusaka kepada waris, kemudian mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, selepas daripada dilaksanakan wasiat dan dilunaskan hutang si mati, barulah diberikan harta kepada ahli waris. Kenapa didahulukan wasiat daripada hutang dalam ayat Al-Quran? Sedangkan turutan mengikut keutamaan, didahulukan hutang dahulu, baru wasiat. Tetapi dalam Al-Quran, Allah mendahulukan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Allah mendahulukan wasiat terlebih dahulu berbanding hutang. Kenapa? Hikmahnya, kita tak kata sebab, wallahu a'lam, Allah sahaja yang maha mengetahui. Tetapi hikmahnya kerana Allah nak menitik beratkan tentang hukum pelaksanaan wasiat. Hukum berwasiat sunat, pelaksanaannya wajib. Kalau hutang biasanya melibatkan dua pihak yang sedia maklum. Kita berhutang dengan bank, kita berhutang dengan kawan kita. Kedua-duanya saling tahu. Engkau ada hutang aku, kan betul, aku ada hutang kau. Sebab dua-dua melibatkan dua pihak yang sedia maklum. Kalau wasiat, kadang-kadang maklum, kadang-kadang tak maklum. Contoh, nanti ayah dah mati, nanti kampung, tanah 1 ekar dekat ujung kampung tu, Along, kamu berikan, ayah wasiatkan untuk diwakafkan kepada pihak surau Haji Taib. Contoh, Along ni dengar, insya-Allah ya, saya akan tunaikan. Surau tahu ke tidak? Belum tahu lagi. Mati ayah ni esoknya, anak ni mula terfikir-fikir, kalau ikut turutan ni, faraid ni lepas daripada wasiat. Kalau aku laksanakan wasiat ini, bermakna faraid bahagian aku menjadi sedikit. Kerana turutan tu kena laksanakan wasiat dulu. Jadi tak apalah kot, surau pun tak tahu ni, senyap-senyap sudahlah. Just skip proses wasiat tadi, makan harta batil. Na'udzubillah min zalik. Makan harta batil. Satu kes, sahabat saya sama-sama dalam ahli pertubuhan doa faraid Malaysia. Kes benar, di sebuah tempat, ayah ni masa hidupnya dia wakafkan sebahagian tanah untuk pembinaan surau. Dan surau tu dah dibina dan dah digunakan untuk solat berjemaah di kalangan ahli karya. Mati ayah ni, semasa hidup tak sempat nak diuruskan status tanah tadi, tak sempat nak diwartakan, tak sempat nak diuruskan di bahagian perbadanan wakaf ke dan sebagainya. Maknanya belum ada hitam putih, hanya pelaksanaan dari segi mulut, dan dah dibina sebab tuan tanah masih hidup atas geran tanah milik individu, persendirian, milik arwah. Maka mati dia, anak ini, anak kepada arwah ini waris. Dia menuntut tanah tapak surau tadi, sebab belum lagi tukar nama. Katanya tanah ni tanah ayah saya, ini bukti gerannya, nama ayah saya mati, saya sebagai waris akan mewarisi tanah ini. Bukan lagi untuk surau, kata dia. Kalau dah dipindahkan nama atau dah diwartakan wakaf untuk surau, maka saya dah tak ada hak lagi dah. Saya sebagai waris dah tak ada hak nak tuntut. Tetapi sebab nama dekat geran ni masih lagi nama ayah saya, maka saya ada hak untuk tuntut. Ni dia ikut akal dia. Dari segi undang-undang dunia, betul, dia ada hak dan dia boleh menang untuk tuntutan tersebut. Tetapi makan harta batil, ini kisah benar. Surau yang dah dibina tadi bukan hanya dirobohkan. Kalau kita pernah dengar, mungkin dulu orang robohkan buat bina rumah dan sebagainya. Tetapi surau yang dah dibina ni direnovate menjadi rumah dia. Jahat tak jahat? Itu je lagi bahasa yang kita boleh, paling lembut dah tu. Ayah dah wakafkan tanah, dah dibina surau, dah digunakan oleh jemaah bertahun-tahun surau itu. Tiba-tiba mati ayah, dia tuntut surau tadi direnovate menjadi rumah dia. Na'udzubillah min zalik. Makan harta batil berkali-kali.
Bukan hanya makan tanah saja, makan rumah surau tadi pun dah hasil wakaf orang ramai pun makan juga. Na'udzubillah min zalik. Ni bukan hanya misal kata mati saja, jangan kita anggap sebagai terus faraid, tidak. Ada beberapa perkara yang wajib waris laksanakan. Kemudian dah selesai daripada wasiat tadi. Hutang dah selesai, wasiat dah selesai jika ada. Belum lagi milik kita. Jangan kita anggap, oh ni milik aku dah selesai semuanya, aku nak ambil. Tak, belum lagi. Kerana apa? Kerana masih lagi milik Allah, dan Allah yang menentukan kepada setiap ahli waris berapa bahagian masing-masing. Berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-11, berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-12, berdasarkan surah An-Nisa ayat 176. 3 ayat Al-Quran ini menjadi dalil kepada setiap ahli waris yang fardu berapa bahagian setiap mereka. Ni, telefon bimbit saya mati. Dekat sini ada hak ayah saya, ada hak ibu saya kalau mereka masih ada. Ada hak isteri saya, ada hak anak-anak lelaki saya, ada hak anak perempuan saya. Tiba-tiba anak yang lelaki ambil senyap-senyap tanpa memaklumkan dan meminta izin kepada waris-waris yang lain, makan harta batil. Na'udzubillah min zalik. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging, kata Nabi SAW, yang masuk, yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru awla bih, maka nerakalah tempat utamanya. Jangan main-main dalam bab harta. Geran tanah tadi, ini satu masalah juga, isu yang banyak berlaku, kelewatan kita dalam menguruskan pusaka si mati. Ini geran tanah, nama Ahmad contoh. Sepatutnya Ahmad ini warisnya cuma ada anak-anak sahaja, 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Kalau hari ni mati, esok atau lusa dah diuruskan, bermakna waris yang akan mewarisi tanah ini hanya 4 orang saja. Tetapi tangguh demi tangguh, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun ke tahun, ada anak si mati yang mati pula. Berlaku kematian berlapis. Istilahnya kematian berlapis. Masih belum diuruskan. Tahun demi tahun, ada lagi waris yang mati pula. Daripada 4 orang anak, tinggal 2 orang anak saja yang hidup. Dah mati 2 orang anak, barulah nak pergi uruskan di pejabat tanah geran ini tadi. Bila didaftarkan di pejabat pusaka kecil, pegawai yang menguruskan, kita tak boleh masukkan nama orang yang mati dalam geran ni, tak boleh. Konsep kita dalam undang-undang kita, pejabat pusaka kecil, nak didaftarkan, nak diuruskan filing untuk pusaka si mati, tak boleh kita masukkan nama waris yang dah mati. Jadi daripada 2 orang anak yang dah mati tadi, siapa pula waris-warisnya? Waris-warisnya bermakna cucu kepada penama ni tadi, cucu kepada Ahmad juga termasuk sebagai waris. Kalau kita urus awal, molek-molek kita hanya melibatkan 4 orang waris saja. Tetapi disebabkan kealpaan kita, kealpaan waris, nak menguruskan dengan segera, tangguh demi tangguh, berlaku kematian, daripada 4 orang waris menjadi 20 orang waris. Tuan-tuan, 20 orang waris ni agak-agak senang ke tidak nak dikumpulkan? 4 orang tadi tu belum tentu lagi boleh dapat sepakat. Ni cabaran kami sebagai perunding-perunding nak menguruskan pusaka ni. Kadang kita nak minta salinan IC pun dia tak nak bagi. Dia ingat kita scammer ke apa. Kita nak bantu uruskan, nak minta salinan IC pun dia tak nak bagi kerja sama. Orang macam ni, andai misal kata dia menzalimi waris-waris yang lain, perbuatan dia haram. Perbuatan dia haram. Boleh jadi di kalangan waris-waris yang lain, ada yang ibu tunggal, ada yang anak yatim, yang memerlukan harta pusaka bapanya. Tapi disebabkan orang begini tak nak bagi kerjasama, urusan pusaka arwah ayahnya tertangguh, tak dapat dimanfaatkan. Jangan main-main. Jangan kita anggap, aku tak, nantilah. Kesannya boleh menzalimi waris-waris yang lain. Jangan kita anggap, bagian aku sikit je, korang uruskanlah sendiri.
Dia tak boleh. Selagi mana dia sebagai waris mesti kena terlibat dalam urusan pusaka. Kalau dia tak nak hadir ke perbicaraan kuasa pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia kena isi satu borang dinamakan borang DDA. Borang DDA, dia tulis membuat akuan bahawasanya sekian dibahagikan kepada sekian dan dihantar kepada orang waris yang nak pergi berurusan. Dia tak hadir ke pejabat tanah untuk bicara kuasa. Boleh. Sekurang-kurangnya dia bagi kerjasama. Ini nak minta IC pun tak nak bagi. Masalah. Kemudian yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-ilmu thalathatun wa ma siwa zalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa faridatun adilatun. Ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan hukum, sunnah yang betul dan ilmu faraid yang adil. Yang ketiga, keistimewaan ilmu faraid, kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa dikatakan kunci? Kerana dalam faraid ini dia akan melibatkan banyak cabang-cabang ilmu yang lain. Cabang ilmu berkenaan dengan munakahat, dalam isu nikahnya, dalam isu talaknya, cerainya, adakah bekas isteri ini sebagai waris ke tidak? Adakah anak ini sebagai waris ke tidak? Dia melibatkan banyak aspek-aspek ilmu yang berkaitan. Ilmu ibadat seperti nazar, seperti badal haji, ilmu muamalat seperti riba, hutang, ilmu munakahat, nikah, talak dan sebagainya. Ilmu jinayat dalam hal pembunuhan juga melibatkan banyak cabang-cabang ilmu. Yang keempat, sumber pemilikan secara adil. Sumber pemilikan harta secara adil. Kita yakin, kita dah tahu dah, perintah faraid ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini merujuk kepada hukum wajib. Kalaulah kita rasa, seandainya lah kita rasalah, kenapa bahagian aku sikit? Kadang-kadang ada yang menganggap macam tu waris. Kenapa bahagian aku sikit? Sedangkan semasa hidup arwah ni aku yang banyak berkorban. Aku yang jaga dia 5 tahun dia lumpuh, aku yang jaga adik-beradik yang lain tengok pun tidak. Tetapi bila faraid bahagian aku sedikit. Kita kena yakin ketentuan ini adalah daripada Allah. Dan layak tak kita untuk menentukan bahagian sedangkan harta tadi bukan milik kita. Harta tadi milik siapa? Milik Allah. Dan Allah yang selayak-layaknya menentukan daripada harta si mati si Fulan bin si Fulan ini, warisnya si Fulan bin si Fulan banyak sekian-sekian. Warisnya si Fulan bin si Fulan banyak sekian-sekian. Allah yang berhak menentukan siapa waris dan berapa bahagian setiap ahli waris. Bukan kita yang pandai-pandai. Aku yang jaga mak 5 tahun, aku patut dapat banyak. Aku yang sulung, sepatutnya aku yang dapat lebih daripada korang yang lain. Ini semua mengikut akal dan nafsu. Dengan membelakangkan perintah Allah, membelakangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada siapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris melainkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Azan ke teruskan ya. Kita tentang adil. 2 hari lepas saya menerima dokumen untuk pendaftaran hibah. Sebab saya salah seorang daripada perancang pewarisan Islam Majlis Agama Islam Selangor MAIS di Kuala Langat, cuma 2 orang. Saya dan seorang lagi wakil di Siangkang.
Jadi misal kata andai ada di kalangan masyarakat nak membuat hibah atau membuat wasiat secara hitam putih lah kita panggil dalam bahasa mudahnya, hitam putih, dan berdaftar di bawah MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, maka kami akan uruskan, saya akan uruskan. 2 hari lepas ada 2 dokumen yang nak submit untuk urusan hibah. Jenis saya jenis tak suka terus terima buat. Kalau orang lain wallahu alam, mungkin dia kerja pada komisen, lagi ramai orang buat, lagi masuklah dia dapat. Tapi jenis saya sebab saya pun faham tentang faraid. Jadi saya akan bertanya kepada orang yang nak menghibah, Pak Cik, tujuan Pak Cik buat hibah ini kepada anak sekian-sekian, anak yang lain tahu ke tidak? Itu satu, supaya semasa hidup ini dia jangan buat silap. Takut nanti dengan sebab perbuatan dia, mati dia, waris menjadi kelahi, gaduh. Kenapa dulu ayah bagi kau je, tak bagi kat aku? Ni banyak berlaku. Kadang ada yang bagi, kemudian dia bagi sama rata. Kadang-kadang pernah juga saya tanya, walaupun dalam keadaan nada yang bergurau, Pak Cik tak yakin ke dengan hukum Allah? Sebab Allah dah tentukan dah. Faraid ini hukum yang paling adil, yang Allah yang tentukan, dan kita yakin daripada yang maha adil. Allah dah tentukan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Diperintahkan, diwajibkan pembahagian pusaka kepada anak-anak kamu, yang mana bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1, 2 nisbah 1. Jadi bila dia nak bagi sama rata, saya ada 4 ekar tanah, saya ada 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan. Jadi saya nak bagi siap-siap masa hidup seorang seekar. Jadi walaupun saya terima borang tu, tapi dalam masa yang sama saya tanya, Pak Cik buat ni, Pak Cik tahu tak kalau hukum faraid lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian? Betul, saya tahu benda tu. Sebab tu saya nak buat hibah semasa saya hidup. Pak Cik tak yakin ke tentang keadilan Allah? Jadi dia pun senyap sekejap. Sebenarnya macam ni Ustaz, ni kata, tanah-tanah ni pun sebenarnya saya dah bagi siap-siap, cuma belum didokumentasikan. Dan ada anak yang dah bina rumah dekat atas tanah yang saya dah berikan secara mulut sebelum ini. Alhamdulillah lah, okey lah, saya proses je lah. Tapi kadang-kadang bila saya kata begitu, barulah dia terfikir, kenapa aku nak kena buat macam ni? Jadi tak jadi buat. Dan ini juga salah satu jalan untuk kita merancang harta kita. Merancang harta kita. Kita tahu waktu kita hidup, kita sakit. Na'udzubillah. Bukan kita, tuan-tuan sakit. Sakit kita ini, sakit yang menyusahkan waris, menyusahkan anak-anak, lumpuh dan sebagainya. Na'udzubillah, minta dijauhkan. Sakit kita 5 tahun, kita menyusahkan anak. Istilahnya menyusahkan lah, walaupun tu tanggungjawab anak-anak, kewajipan dia, tetapi kita dah membebankan dia. Jadi waktu hidup kita, kita kena ada perancangan. Anak ini anak yang banyak berjasa dengan aku. Jadi waktu aku hidup, aku nak hibahkan sebahagian harta aku untuk dia. Sebab mana? Sebab bila dah mati nanti, harta yang kita dah hibahkan dah tak termasuk lagi dalam harta pusaka kita. Bermakna harta tu dah bukan lagi termasuk dalam bicara kuasa untuk pembahagian faraid, pembahagian pusaka. Dah tolak siap-siap kerana dah dibuat hibah semasa hidup. Jadi waktu inilah waktu yang sepatutnya kita rancang harta kita. Kadang-kadang yang menjaga kita ni waktu kita tua bukan anak, tetapi menantu. Kita ada anak 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Waktu kita sakit, kewajipan menjaga kita siapa? Anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Anak lelaki kita ke yang jaga kita, makan kita, pakai kita, mandi kita? Biasanya tak. Siapa? Isteri dia, menantu kita. Anak kita lelaki, of course dia akan bekerja, siang kerja, nak cari nafkah untuk keluarga. Tetapi menantu kita ini yang menjaga kita, jaga makan pakai kita. Jadi waktu inilah kita kena ada kebijaksanaan merancang harta kita. Menantu aku ni banyak jasa kepada aku, banyak tolong aku, banyak jaga makan pakai aku nak buat wasiat. Wasiat atas nama dia, sebahagian harta aku nanti bila aku mati akan diberikan kepada dia. Ini yang tujuan matlamat utama
Kenapa wasiat ini di awal dulu sebelum perintah faraid, wasiat ini menjadi wajib hukumnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diperintahkan kepada kamu ketika mana hampir mati, wajib untuk melakukan wasiat. Ini perintah wajib wasiat sebelum turun ayat faraid. Bila turun ayat faraid, hukum wajib wasiat tadi daripada wajib menjadi sunat, tidak lagi menjadi wajib. Sebab kita nak rancang harta kita ini seadil-adil sewaktu kita hidup, kita rasa adil bagi kita, kita boleh rancang. Tetapi bila kita dah mati, seadil-adil ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita hidup, rancang elok-elok, rancang baik-baik. Harta ini nak bagi dekat siapa, yang ni nak bagi dekat siapa. So kalau aku mati nanti, anak-anak dah tak gaduh lagi dah. Takut-takut nanti anak mati, kita ini ada harta, anak 4 orang, seorang mati dulu dari kita. Anak yang mati ni ada anak lagi, cucu kita. Waktu kita mati, agak-agak cucu ni dapat ke tidak harta kita? Tak dapat. Andai misal kata anak-anak yang lain ada lelaki dan perempuan. Anak yang 3 orang baki ni ada lelaki, ada perempuan. Maka anak daripada yang dah mati ni, cucu kita yang mati ni lelaki, cucu anak daripada anak lelaki, tak dapat pusaka kita. Jadi waktu inilah kebijaksanaan kita merancang. Kalau aku mati nanti, cucu aku ni tak dapat harta aku. Dan dia bukan di kalangan orang yang senang. Ibu tunggal, maknya ibu tunggal, kematian suami, anak aku mati dulu, aku nak buat wasiat, siap-siap. Buat, rancang, siap-siap. Yang kelima, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ini fail faraid peribadi. Ini fail saya sendiri. Kalau boleh, seboleh-bolehnya kita kena ada persediaan. Walaupun umur saya masih muda, tapi mati ni tak kira usia. Bila-bila masa Allah boleh jemput kita, sama ada kita dalam keadaan muda ataupun dalam keadaan sihat sekalipun, Allah nak ambil nyawa kita, bila-bila masa Allah boleh ambil. Jadi persediaan kita, apa nak kena ada dalam fail ini? Salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak mendapat pusaka. Dan kita kena tahu, kalau aku mati, siapa waris aku? Macam saya ada mak lagi, saya ada ayah lagi. Mak ayah saya termasuk sebagai waris. Andai misal kata saya mati nanti, mak ayah saya masih ada. Tapi kalau misal kata mak ayah saya dah tiada, meninggal dulu daripada saya, maka dah tolak siap-siaplah waris tadi, ayah dan juga ibu. Sebab syarat waris untuk mewarisi pusaka si mati, mesti hidup waris semasa pemilik harta mati. Hidup ini dalam keadaan hidup, sama ada hidup yang hakiki atau hidup yang takdiri. Apa makna hidup takdiri? Janin dalam perut juga dikira sebagai waris. Nanti kita akan masuk dalam bab janin. Tadi bab mungkin bab yang hujung-hujung sekali. Adakah janin termasuk sebagai waris ataupun tidak? Ya, dan ada syarat-syaratnya. Panjang perbahasannya, kita akan masuk. Kemudian yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran tanah, rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Geran tanah, geran rumah, geran kenderaan, motor, kereta dan sebagainya. Yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Termasuk juga penyata tabung haji, penyata KWSP, supaya mudah waris kita nak uruskan nanti harta pusaka kita. Yang keempat, salinan dokumen harta-harta yang berkenaan. Yang lain-lain, andai misal kata kita ada ambil takaful dan sebagainya, masukkan juga polisi-polisinya dalam fail ini. Yang kelima, salinan rekod hutang-hutang. Ini penting. Hutang-hutang, andai misal kata kita ada hutang, masukkan dalam ni. Kalau macam hutang rumah, hutang kenderaan, kalau hutang rumah, tanah, saya rasa sekarang bank dah wajibkan untuk ambil takaful. Bila mana kita mati, takaful akan cover semua baki hutang yang ada. Tetapi kenderaan belum lagi wajib, pilihan kepada pembeli. Auto life, biasa kita dengar auto life. Mati kita, kalau kita ada ambil auto life, takaful untuk kenderaan kita, maka syarikat takaful akan cover semuanya dan akan menjadi harta pusaka terus. Dah tak perlu lagi untuk urusan hutang-hutang. Kemudian sebarang pesanan kepada waris. Dan yang terakhir, struktur faraid peribadi. Kirakan siap-siap. Contoh,
Salinan kad pengenalan setiap waris yang berhak. Salinan saya, mak ayah, isteri, anak-anak semua. Kemudian surat beranak kena masuk sekali. Sebab surat beranak ni menjadi bukti hubungan dia dengan kita. Contoh ayah saya sebagai waris. Saya kena masukkan surat beranak saya. Kerana dalam surat beranak saya ada nama ayah saya. Ayah siapa? Samsudin bin Husaini, nama ayah saya. Okey, dia sebagai waris, sebagai ayah. Kemudian anak, dia waris kepada saya. Apa bukti surat beranak dia? Dalam surat beranak dia ada nama ayah, nama saya. Kemudian isteri, waris ke tidak? Ya, waris. Apa buktinya? Salinan surat nikah. Ini juga kena masukkan dalam fail. Sijil nikah, surat beranak dan sebagainya. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah, rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Ni geran tanah ke, geran rumah ke, geran kenderaan ke, walaupun masih hutang, walaupun masih lagi ada hutang, masukkan juga dalam fail ini. Sebab nanti kita kena daftarkan juga aset harta si mati ini walaupun masih lagi berhutang. Bila kita nak buat tuntutan di pejabat pusaka, nak filingkan dokumen-dokumen ini nanti, masukkan sekali walaupun aset tersebut, harta tersebut masih lagi hutang. Nanti pandai dia akan kirakan berapa hutang dan sebagainya, dia akan tolak. Kemudian salinan buku bank atau penyata akaun, masukkan semua. Kalau kita ada 5 akaun bank, 5 penyata akaun tu masukkan siap-siap. Masukkan nombor PIN sekali pun tak apa. Tapi kena sorok lah kadnya. Kalau tak nanti belum mati dah habis dah dalam tu. Tabung hajinya, kedai boleh SP-nya, masukkan sekali. Kemudian yang keempat, salinan dokumen harta yang berkenaan. Ini kalau misalnya kata kita ada ambil takaful dan sebagainya. Kemudian salinan rekod hutang-hutang. Yang ni penting. Hutang-hutang ni penting. Dalam Al-Quran, satu ayat yang paling panjang, satu muka surat, satu ayat. Tentang apa? Tentang hutang. Tentang hutang. Nak kata pentingnya dalam bab hutang ini, Allah terangkan kepada kita, satu ayat, satu muka surat berkait tentang hutang. Yang keenam, sebarang pesanan kepada waris. Ini pendaftaran surat wasiat dan pelantikan wasi. Saya sendiri melantik Maiz supaya menjadi wasi kepada harta pusaka saya. Saya bacakan sedikit isi dalam pelantikan wasi ini. Saya dengan ini melantik Majlis Agama Islam Selangor yang beralamat sekian sebagai wasi dan pemegang amanah bagi mengurus harta pusaka di bawah wasiat saya. Selepas ini disebut sebagai wasi dan pemegang amanah saya. Saya mengarahkan wasi dan pemegang amanah saya, merujuk kepada Maiz, untuk menggunakan harta pusaka saya bagi mengurus perbelanjaan pengurusan jenazah dan pengemudian saya, membayar semua hutang piutang saya, termasuk sebarang tunggakan berkaitan kewajipan saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi saya membayarnya, termasuk membayar zakat, fidyah, kafarah dan haji yang belum ditunaikan, serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian berhubung dengan harta ta'alih, sewaan, apa jua hutang saya yang lain, serta segala kos dan perbelanjaan untuk mentadbir harta pusaka saya seawal yang mungkin setelah kematian saya. Saya lantik pihak Maiz. Saya pun lantik pihak Maiz. Sebab risau. Bukanlah kita nak buruk sangka dengan waris-waris kita, tak. Tapi kalaulah misalnya kata waris-waris kita masih kecil, anak-anak saya masih kecil, yang sulung pun baru tingkatan 1 di Mitip Bandar, tingkatan 1. Kalaulah saya mati hari ini, agak-agak isteri saya boleh tak uruskan semua ni. Kita kenal pasangan kita, kita kenal waris-waris kita. Jadi persediaan kita yang memilih benda ni. Kita yang memilih untuk merancang harta kita. Struktur faraid peribadi. Ini saya ada ayah, ada ibu, ada isteri, ada anak-anak, 5 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Dan siap-siap kira dah. Kalau ayah berapa bahagiannya 1/6. Dan andaikan kalau misal kata harta saya 1 juta, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa. Ni kalau misal kata saya mati malam ni, mudah ke tidak mudah urusan waris saya? Mudah.
Jadi urusan pusaka ini jangan kita anggap hanya daripada pihak waris semata-mata untuk cakna dan peduli. Bahkan kita yang masih hidup kena ambil peduli, kena ambil berat dalam urusan pusaka. Pengurusan pusaka ini di Malaysia boleh dikatakan sebagai kritikal sekarang ni. Hampir 90 bilion harta umat Islam yang dikatakan beku. Maksud beku ni apa? Ada tanah, ada rumah, tapi atas nama orang yang dah mati, atas nama orang yang dah meninggal dunia, tak diuruskan. Tanah atas nama orang mati, ada pengambilan daripada kerajaan untuk bina jalan dan sebagainya, tak boleh buat pengambilan. Waktu tu baru menyesal. Orang lain dapat pampasan juta untuk bina lebuh raya, tanah secoet je, tapi dapat pampasan juta sebab nak dibina jalan raya. Aku punya terlepas pula. Sebab apa? Nama arwah atuk lagi. Baru menyesal. Kalau nama dia dah boleh terus dah, ambil lah, silalah ambil. Untuk buat pengambilan, pampasan, dapat pampasan. Jadi tak boleh buat pengambilan kepada tanah yang dah mati. Begitu juga urusan jual beli. Nak beli tanah, tak boleh pemilik tanah tu orang yang mati. Dalam geran siapa? Ahmad. Ahmad ni hidup lagi tidak? Mati. Tak boleh beli. Kena selesaikan dahulu pusaka Ahmad ni. Siapa waris-warisnya, kena ada geran baru atas nama waris-waris yang hidup. Baru kita boleh beli. Urusan jual beli tu dengan tanah geran tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah yang kelima dan selepasnya kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1-2 insyaAllah sebelum kita akhiri kalau ada. Ya. Borang mana tu, Ji? Yang ini? Oh, borang wasi. Nak buat hibah atau wasiat? Hibah. Nak bagi siap-siap dekat waris. Boleh, nanti PM tepilah dengan saya. Ada nombor saya, nanti ambil nombor telefon saya, boleh buat urusan. Ataupun boleh terus datang ke pejabat saya pun boleh. Di pejabat Penghulu Mukim Batu, di Batu Laut. InsyaAllah kalau waktu biasa tu saya ada. Waktu malam pun kalau habis kuliah pun biasa, ada yang datang juga di pejabat berurusan. Selagi belum tidur tu adalah, bolehlah berurusan tu. Sebab rumah dengan pejabat saya sebumbung. Dulu waktu saya bertugas sebagai imam, rumah quarters dekat belakang, masjid dekat depan, pejabat masjid dekat depan. Kita rasa bersyukur sangat dah, untungnya aku kerja jadi imam ni. Rumah dengan pejabat satu pagar. Bila jadi penghulu, lagi untung rupanya. Bukan sepagar, sebumbung. Buka pintu rumah, buka pintu pejabat. Jadi insyaAllah boleh berhubung terus dengan saya nanti kalau nak buat untuk proses pendaftaran hibah ataupun wasiat. Ada soalan lain lagi? Ini bukan promote ya. Ini bukan promote. Tapi ada misalnya kata tuan-tuan ada kesedaran untuk merancang harta, ini dituntut. Ya. Daftar. Macam saya ini memang ada sijilnya dan dah didaftarkan dengan pihak MAIS. Anda misalnya kata saya meninggal, MAIS akan uruskan semua harta saya. Tambah pula ada pula fail ni, lagi seronoklah dia orang pegawainya. Lagi mudah urusan. Dah siap. Proses kita nak filing di pejabat pusaka kecil melalui online. Ini bagi harta alih dan tidak alih yang kurang daripada nilainya 2 juta. Kalau lebih daripada 2 juta, urusannya di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau melibatkan duit harta alih sahaja. Harta alih ni maknanya duit dalam akaun ataupun kenderaan sahaja. Tidak melibatkan rumah, tidak melibatkan tanah milik si mati. Yang kurang daripada 600,000, urusannya di Amanah Raya Berhad. Tapi kebanyakan kita biasanya akan berurusan di pejabat pusaka kecil. Yang mana tempat yang kedua, kurang daripada 2 juta, melibatkan harta alih dan juga harta tidak alih. Nak filing tu kita kena upload di sistem. Di sistem saya tunjukkan. My eTap ini. Kita kena waris. Waris kena upload melalui atas talian. Apa nak kena upload? Salinan kad pengenalan setiap waris. Sijil mati si mati.
Kemudian salinan dokumen harta, geran-geran tanah, geran rumah, geran kenderaan kena upload dalam sistem ini. Kena scan dulu sama ada dalam format PDF ataupun JPEG, upload. Kemudian baru submit. Bila dah submit, print out. Bila dah semua selesai, print out, kemudian pergi ke Pesuruhjaya Sumpah atau magistrate untuk dapat cop, baru hantar yang hard copy ke pejabat pusaka. Pejabat pusaka kita di mana? Di pejabat tanah tingkat bawah. Jadi proses tu melibatkan filing tu, melibatkan kita kena upload segala dokumen-dokumen ini dia yang kita dah siapkan siap-siap kepada waris. Jadi mudah dah, tinggal mereka scan saja, kemudian terus upload dan boleh terus buat submit dekat pejabat pusaka. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadir tuan-tuan dan juga puan-puan. Terima kasih di atas segala keperhatinannya. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.